Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, syukur kehadrat Ilahi kerana beri saya peluang dan ruang untuk berkongsi ilmu penyelidikan, dan saya telah diamanahkan untuk berkongsi tajuk pengenalan kepada penyelidikan. Jadi pertamanya saya kenalkan diri saya, PS Dr. Ros Iliana Ahmad Zuki, Ketua Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru, berasal dari Alustar Kedah dan sekarang menetap di Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor. Dari segi latar belakang pendidikan, saya mempunyai ijazah sarjana muda kejuruteraan awam daripada Universiti Teknologi Malaysia Skudai, sarjana pendidikan teknik dan vokasional dari UTHM, dan ijazah Dr. Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional dari Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Dari segi pengalaman kerja, saya pernah berkhidmat sebagai juruteraan awam, berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Melaka, guru di SMK Aminuddin Baki, Johor Bahru, dan juga pensyarah di IPG Kampus Temenggong Ibrahim sejak 2010 sehingga kini. InsyaAllah, berbekalkan pengalaman pendidikan serta pengalaman karier, saya akan berkongsi berkaitan tajuk yang diamanahkan kepada saya. Okey, bercakap tentang pengenalan kepada penyelidikan nampak macam simple, tapi pada saya ia satu yang sangat mencabar sebab pada peringkat pengenalan ini, sekiranya rakan-rakan tidak tahu, tidak faham tentang apa itu penyelidikan, ini yang membuatkan rakan-rakan merasakan penyelidikan itu susah, dan bila diarahkan untuk membuat penyelidikan, ia merupakan satu bebanan yang sangat besar. Jadi insya-Allah di kesempatan ini saya cuba bawa rakan-rakan untuk kenal apa itu penyelidikan, mengapa perlu buat penyelidikan, apa yang perlu buat penyelidikan, di mana nak buat penyelidikan, bagaimana nak buat penyelidikan, jenis-jenis penyelidikan, reka bentuk penyelidikan, model instruksi, dan saya akan juga beri contoh penyelidikan dalam bidang pendidikan. Moga perkongsian ini bermanfaat dan hasil daripada perkongsian ini boleh menimbulkan rasa kobar-kobar nak buat penyelidikan tu. Jadi pertamanya, apa itu penyelidikan? Kalau saya tanya dekat dalam kelas, dekat student, penyelidikan itu apa? Rata-rata akan bagi jawapan, research doktor. Dan bila tanya research itu apa? Penyelidikan doktor. Okey, jadi sebenarnya jawapan itu tak salah. Cumanya itu bukan definisi lah. Itu adalah translation daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Penyelidikan ialah research dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita tengok perkataan research datang daripada re dan search. So, untuk dalam bidang pendidikan ni penyelidikan ni biasanya kita buat research bila kita nak mencari jawapan. Jawapan kepada apa yang kita tak tahu. Oleh sebab kita tak tahu, kita nak tahu. Jadi bila kita nak tahu, kita kena buat research, kita kena buat kajian, kita kena buat penyelidikan. Jadi kalau kita Google dekat dalam internet, memang banyaklah contoh-contoh penyelidikan. Kalau dalam bidang pendidikan, biasanya contohnya lah yang paling mudah. Kalau kita nak kenal pasti tahap minat pelajar kita terhadap subjek yang kita ajar, jadi kita buat research, kita buat penyelidikan. Sama juga di sekolah, kalau kita nak tahu kenapa pelajar ponteng, apa faktor utama yang menyebabkan pelajar ponteng, kenapa pelajar tak nak datang sekolah, kenapa itu, kenapa ini. Jadi untuk mencari jawapan, kita buat research, kita buat penyelidikan. Okay. Itu yang biasalah kita tahu itu, apa itu research. Tapi
dalam kita tak sedar, sebenarnya dalam kehidupan harian kita, kita juga buat research. Contohnya dalam masakan, hari-hari kita masak. Mungkin hari ni kita masak, kita letak 3 sudu garam. Jadi bila kita hidangkan, anak-anak cakap, "Bu, masinlah." Ataupun kita terlebih asam, "Oh, masamlah." Jadi katakan, "Oh, hari ni kita masak terlebih garam, jadi terlebih masin." Jadi esok, maknanya daripada situ kita dah belajar. Kalau kita letak lebih garam, dia akan jadi masin. Jadi esoknya kita jangan letak garam lagi, jangan lebihkan garam, kita kurangkan amount garam. Jadi supaya dia tidak masin. Jadi itu juga kita consider sebagai research. Macam juga pakaian. Kalau kita seluar hitam, baju hitam, semuanya serba hitam, keluar je pagar rumah, nanti jiran sebelah cakap, kau ni berkabung ke? Sampai ke office, berkabung ke? Singgah kedai, semua mata memandang kita, atas bawah hitam, ataupun seluar merah, baju hijau, tudung kuning, kan dah nampak macam clown kan? Kalau clown tak apa, ini katakan nak pergi kerja macam tu, macam mana? Jadi kajian tentang warna pakaian, warna-warna ni kalau kita tengok, kita pun mungkin sebelum ni dah pernah belajar pendidikan seni kan. Kita ada warna primer, warna sekunder. Macam mana dikelaskan warna primer tu? Macam mana dikelaskan warna sekunder tu? Sebenarnya hasil daripada kajian lah yang kita dapat, oh ini adalah warna primer, ini adalah warna sekunder. Okey. Bukan saja dari aspek rutin harian, dari aspek career, kita tengok dalam contohnya di sini saya bawa filem. Saya buka link ini dulu. Okey. P. Ramlee, seorang saintis sosial. Siapa yang tak kenal P. Ramlee? Okey. Kalau kita tengok sekarang di TV kan, sentiasa ada gambar P. Ramlee tu, siang malam diulang-ulang, dan kita pun tak pernah jemu-jemu nak menonton filem P. Ramlee ni kan. Jadi bila kita baca di sini, oh rupanya P. Ramlee ni dia nak hasilkan satu filem, dia tak terus buat, oh hari ni fikir esok nak buat filem terus set semua, tak. Sebenarnya dia buat kajian dulu. Sebab tu dalam artikel ini dia tulis P. Ramlee menerapkan idea-idea saintifik dalam filem beliau. Kalau kita boleh tengok di sini, saya bagi contoh. Dalam artikel ini disebut Ali Baba Bujang Lapuk. P. Ramlee yang bertindak selaku chief atau ketua penyamun dalam filem tersebut telah menggunakan password. Kalau kita ingat lagi, password untuk buka pintu gua kan, nyanyi sayang mata kaji smart film. Okey, kita ikut tu. Kita macam boleh recall, boleh ingat, boleh ikut. Kenapa? Dia jadi satu ikutan. Bila mana macam ni, maknanya dia nak buat filem tu, dia tak terus buat. Dia buat kajian dulu. Oh, ini untuk golongan mana, siapa yang suka part ini, siapa yang suka part ini, dan bila digabungkan dia jadi satu filem yang kita kata yang bombastik. Tapi bombastik dia kalau kita dapat tengok bukannya pada satu zaman saja, tapi sehingga kini. Walaupun dia tak ada. Sama juga macam diberi contoh di sini, Nujum Pak Belalang, GPS, nak mencari lembu guna air jampi Pak Belalang tu kan. Sama juga misteri alam bunian, dikaitkan misteri alam bunian tu dalam filem Sumpah Orang Minyak. Jadi punya nak tarik minat penonton untuk tengok filem yang dibuat tu. Jadi dia kaji dulu. Jadi kita tengoklah hasilnya daripada hasil kajian itu, dan kita boleh nilai sendiri filem-filem tersebut. Jadi itu berkaitan filem. Dan sebenarnya ada lagi satu artikel di sini, pemikiran dakwah P. Ramlee. Ya, dia terapkan unsur-unsur dakwah juga dalam filem yang
diarahkannya tu. Jadi sebab tu sampai sekarang unsur-unsur Islam tu kat mana? Contohnya macam seni ukir, kalau kita tengok Margina, kita tengok seni bina, seni ukir dalam seni binaan bangunan dekat dalam filem-filem Piramli. Kita tengok dari segi pakaian kan. Jadi semua tu telah diselidik terlebih dahulu sebelum difilmkan. Dan kita nampaklah sekarang hasilnya. Okey, itu kita berbalik kepada penyelidikan dalam pendidikan. Jadi ini bila kita bila masuk kelas, kita akan kita kata kita bawa banyak senjata lah. Tujuan kita pergi kelas ni macam nak berperang, bawa banyak senjata. Tujuannya nak attract pelajar, nak bagi pelajar mudah faham, bawa segala. Kalau dulu kita kilik kertas mahjong, kita kilik manila card, kita kilik segala mak nenek, apa lagi segala bahan bahan maujud kita bawa. Kenapa? Sebab kita nak tarik perhatian pelajar. Jadi sebenarnya daripada situ, bila kita masuk kelas, kita guna kaedah-kaedah tu, kita nampak, kalau aku buat macam ni, pelajar tak nak concentrate pada pengajaran. Pelajar tak minat, pelajar tak faham. Jadi, aku kena cari satu kaedah. Jadi, macam mana nak cari kaedah tu? Mulalah kita buat kajian, mulalah kita study dekat Google tu, mulalah kita cari idea macam mana nak tingkatkan minat pelajar. Dan daripada situ, kita dapat satu kaedah. Sebab itulah kita bawa mahjong, kita bawa manila card, kita bawa segala benda nak tunjukkan kepada pelajar. Jadi bila kita bawa, nampaknya bila kita guna kaedah ini, pelajar faham apa yang kita ajar. Okey, sebenarnya kita pun buat penyelidikan. Sebenarnya kita tak tulis, kita tak bukukan, kita biar dia dalam kepala kita, kita biar dia dalam buku rekod kita. Sebenarnya daripada situ, kita jelmakan dalam bentuk penulisan sebab penyelidikan ni dia ada format. Jadi bila kita tulis ikut format penyelidikan, secara tak langsung kita akan hasilkan set penyelidikan. Kita tak sadar sebenarnya kita buat benda-benda tu, tapi kita abaikan. Kita hanya biar dia dalam buku rekod. Kita tak kongsi dengan orang. Tujuan kita buat penyelidikan ni bila impact ni positif, kita tak naklah kita seorang je yang dapat benda tu, student kita je yang dapat benda tu. Kita nak student cikgu lain, cikgu-cikgu lain di sekolah lain, di negeri lain, semua dapat manfaat daripada penyelidikan kita. Sebab tu kita kena kongsi. Kita jangan biar saja dekat dalam kepala kita, dalam buku rekod kita. Okey, jadi sebenarnya kalau mengikut definisi riset yang sebenar tu adalah aktiviti yang dijalankan oleh penyelidik secara sistematik dan saintifik berdisiplin. Sebenarnya dia ada step-step ataupun struktur penyelidikan yang kita kena follow. Kalau kita tengok mungkin sebelum ni kita pernah buat penyelidikan masa kita buat degree dulu. Dia ada bab 1, apa yang kita kena buat, bab 2 literatur, bab 3 tentang metodologi, bab 4 analisis, kemudian bab 5 bahagian perbincangan. Itu kalau penyelidikan yang biasa, yang formal ni. Tapi kalau dalam penyelidikan tindakan, kita ada penyelidikan tindakan yang bermula daripada refleksi kajian, kemudian kita ada step-stepnya yang kita kena follow, dan bila kita tulis dah. Okey, pergi ke slide seterusnya.
Okey, dah cukup kat situ. Kalau ikutkan hati nak dengar sampai habis. Sedap ni lagu ni. Okey. Ini saya tunjukkan slide-slide ni. Kalau kita face to face, dapat juga saya tanya pandangan semua. Tapi oleh sebab saya record, jadi saya tanya, saya lah yang jawab. Okey. Jadi, saya kira semua orang tahu tajuk lagu ni. Dia ada kata secantik bahasa. Okey, kalau yang hidup zaman Jamal Abdillah, dia akan kata lagu ni lagu Jamal Abdillah. Kalau yang hidup zaman P. Ramlee, dia akan cakap sebenarnya P. Ramlee. Yang hidup zaman Rafiq Abwal, dia akan kata lagu ni penyanyi asalnya adalah Rafiq Abwal. Okey, tak apa. Sebenarnya itu bukan isu utama yang saya nak bangkitkan di sini. Siapa penyanyi asal ke, siapa hak cipta ke apa, bukan. Sebenarnya saya nak tunjukkan di sini kaitan ini dengan penyelidikan. Macam yang tadi saya kata, bila masuk kelas, kita akan guna banyak senjata, kaedah macam-macam untuk nak tarik minat pelajar kita. Kita cuba recall balik apa yang kita buat. Walaupun cikgu tu berada di mana, sama ada di Johor ke, di Kedah ke, di Penang ke, di Sabah, di Sarawak, kaedah apa pun yang digunakan, dia takkan mengubah konten subjek. Bermakna, saya kaitkan di sini, walaupun kalau kita tengok tadi, daripada awal P. Ramlee, muzik dia slow, Rafiq Ahwal, kemudian daripada monolog dan seterusnya Jamal Abdillah, kita dapat tengok lenggok muzik yang berbeza kan. Jadi lenggok muzik ni ibarat macam senjata yang kita guna untuk mengajar tu lah. Dan kemudian lirik lagu tu adalah konten. Lirik tak ubah, tapi lenggok yang ubah. Tujuannya nak tarik minat crowd. Jadi kita sama juga cikgu. Tujuannya nak tarik minat pelajar. Jadi jangan khawatir, tak boleh kena guna kaedah ni. Kalau tidak, tak betul ni mengajar. Bukan. Kita guna apa-apa pun senjata. Kita guna apa-apa pun kaedah. Yang pentinglah sekali hasilnya, pelajar boleh, dan kalau objektifnya kata pelajar boleh melukis, pelajar boleh melukis. Kalau pelajar boleh mereka bentuk, pelajar boleh mereka bentuk. Pelajar boleh menyebut 4 fakta, pelajar boleh sebut 4 fakta. Tujuan asalnya berbalik kepada objektif yang yang ada dalam DSKP. Jadi kaedah yang kita ajar tu, itulah senjata kita. Dan macam mana nak dapat kaedah-kaedah ni? Melalui penyelidikan, melalui idea-idea yang kita contohnya macam kalau kita tengok, kita buat kajian, pelajar tak minat subjek matematik, topik matematik. Jadi takkanlah kita tinggal macam tu saja nak biar, pelajar tak minat, biarlah kat dia. Dia tak minat, tak ada. Kita sebagai cikgu yang bertanggungjawab, kita cari alternatif untuk bantu pelajar tersebut. Jadi, sekurang-kurangnya rakan-rakan dekat sini faham kenapa pentingnya penyelidikan, bukan untuk diri kita. Tapi kita rasa bila sebenarnya dalam sadar bila kita buat ini, satu kepuasan bila kita dapat tolong student kita dapat tolong rakan-rakan guru yang lain. Secara tak langsung, kualiti sistem pendidikan kita, kualiti guru kita pun akan meningkat, bertambah baik. Okey, kenapa kita perlu buat penyelidikan? Macam yang saya kata tadi, awal tadi, kita nak tahu, nak cari jawapan kepada apa yang kita tak tahu ataupun apa yang kita nak tahu. Kita tak nak jatuh pada lubang yang sama. Contohnya, kalau kita dah jalan, kita dah tahu depan tu ada lubang, kita mesti nak elak kan? Kita tak nak langgar lagi. Jadi sebab tu kita kena tahu jawapan dia supaya kita selesaikan masalah tersebut. Kita buat kajian. Kalau dah tahu ada lubang, takkan lagi kita nak, tak apalah langgarlah lubang tu, tak nak lah kan. Jadi kita cari cara macam mana nak tutup lubang tu supaya kita boleh lalu dan orang-orang lain pun boleh lalu. Sebab tu
perlunya penyelidikan. Dan daripada situ, kehidupan akan lebih baik. Tak adalah lagi yang tergelincir, yang tersadung, yang luka sebab jatuh lubang. Sebab kita dah tampal lubang tu. Selanjutnya, kepuasan bekerja. Bila kita dapat selesaikan masalah, kalau itu menjadi isu yang besar kepada dunia pendidikan, kepada cikgu-cikgu yang ajar subjek kita buat penyelidikan, kita dapat solve benda tu. Contohnya macam ponting tadi, kita dapat solve masalah ponting di sekolah kita, itu satu kepuasan kepada kita dalam bekerja. Dan seterusnya manfaat dalam laluan kerjaya. Di sini saya nak kongsikan kita nampak penyelidikan ni macam simple, tapi bila kita daripada pengalaman saya, bila saya nak mohon cuti belajar, antara soalan bila saya di Temuduga, berapa banyak penyelidikan yang puan dah buat dan apa penyelidikan yang puan dah buat. Sama juga bila nak isi borang untuk naik grade kan, akan minta kita senaraikan berapa banyak penyelidikan yang kita dah buat. Sama juga masa dinilai untuk pensyarah cemerlang pun sama. Saya ingat memang saya ada penyelidikan, tapi antara soalan yang ditanya oleh Nazir kepada saya, penyelidikan ini puan sebagai doktor sebagai apa? Sebagai ketua ke ataupun penyelidik bersama. Jadi sebenarnya penyelidikan ni memang ada memberi kesan, ada memberi kita kata beri membantu kita untuk kita meningkatkan profesionalisme kita dalam bidang pendidikan. Sama juga saya masa di Temuduga untuk pensyarah di sebuah institusi, Universiti Awam pun sama. Itu yang disoal. Berapa banyak penyelidikan, peringkat mana penyelidikan, dah level mana publish paper. Jadi kita ni mungkin alamak bolehlah dah buat PhD, bolehlah dah memang kerja. Tak, sebenarnya saya mula penyelidikan ni bermula dengan penyelidikan tindakan. Masa tu sebagai guru fizik di SMK Aminuddin Baki tu, bila saya masuk kelas fizik, topik pertama dalam subjek fizik tu ialah pertukaran unit. Bila saya bagi soalan berkaitan pertukaran unit, pelajar ada masalah. Saya ajar, pelajar dia cakap faham. Bila saya bagi latihan, dia tak boleh buat. Jadi saya rasa macam susahlah kalau macam ni. Tak pun ada yang saya ajar faham, boleh buat, dan bila the next class saya masuk, saya bagi latihan tak boleh buat. Jadi itu topik yang pertama dalam fizik. Jadi kalau topik pertama pelajar dah tak boleh buat, jadi dia akan bosan, dia tak suka subjek fizik. Jadi saya cuba cari cara macam mana nak mudahkan, sebab even saya sendiri pun pada masa tu nak buat pun agak lambat. Jadi satu hari tu saya ambil kertas, saya buat berulang kali sampailah saya dapat satu cara mudah macam mana nak ingat pertukaran unit ni. Dan saya kongsikan dengan pelajar dan nampak perubahan yang positif dalam kalangan pelajar saya. Kemudian saya bawa ke pertandingan. Pada masa tu di negeri Johor ada sebab nak galakkan kajian tindakan dalam kalangan cikgu tu, jadi diberi dibuat pertandingan. Jadi saya berjaya mendapat ada
Johan dan Naib Johan peringkat negeri Johor, dan pada tahun 2009 asbab daripada itu saya dianugerahkan sebagai guru inovatif negeri Johor. Jadi daripada situ timbul minat saya untuk terus buat penyelidikan tindakan. Asal ada saya tulis, saya juga guide ajak kawan-kawan, dan sampailah 2010 saya berpindah ke IPG Temugo Ibrahim dan teruslah buat research sehingga kini. Okey, seterusnya siapa yang perlu buat penyelidikan? Okey, biasanya untuk menerangkan tentang siapa ini, saya akan bagi satu aktiviti berkaitan dengan muka jam. Okey, kalau tengok di sini siapa yang perlu buat penyelidikan, saya statekan di sini semua. Tak kira lah guru besar ke, cikgu ke, siapa yang terlibat dalam bidang penyelidikan lah. Dan biasanya bila kita minta buat penyelidikan, antara reason yang diberi adalah tak cukup masa. Jadi itulah sebab saya relatekan dengan aktiviti muka jam. Untuk aktiviti muka jam ni biasanya saya akan minta peserta keluarkan satu kertas dan lukis muka jam dinding, tulis nombor ikut sistem waktu Malaysia. Jadi maka bila dah dapat arahan tu, hasilnya akan ada banyak bentuk muka jam. Ada yang bulat, ada yang 3 segi, ada yang 4 segi, tapi nombor dekat dalam tu masih dalam lingkungan 1 hingga 12 sebab saya dah statekan waktu Malaysia. Jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini, biasanya macam yang saya cakap tadi, rata-rata kata tak cukup masa nak buat ini, nak buat itu, nak buat kajian semua. Sebenarnya kalau kita bandingkan kita dengan orang yang buat research tu, masa kita dengan masa dia sebenarnya sama. Tak ada beza pun. Kalau kita 12 jam, satu hari dia pun 12 jam sampai ke malam. Kalau kita 24 jam, dia pun 24 jam. Kita tengok macam yang tadi saya cakap, tulis waktu Malaysia. Jadi hasil daripada aktiviti ni memanglah tadi ada 3 segi, 4 segi, bermakna sama ada dia perempuan ke, dia lelaki ke, berbeza watak, berbeza bentuk, tetapi masa tetap sama. Jadi tak ada alasan sebenarnya tak cukup masa. Sebenarnya apa-apa pun bergantung kepada diri kita, macam mana kita menguruskan masa. Bukan saja untuk penyelidikan, sebenarnya untuk apa saja aktiviti, kalau kita boleh menguruskan masa kita dengan baik, kita dapat buat semua aktiviti itu. Samalah juga dengan penyelidikan. Di sini saya bawa contoh penyelidikan sebab saya sedang berkongsi dengan rakan-rakan tentang penyelidikan. Jadi lepas ni tak ada lagi lah alasan tak cukup masa. Banyak aktiviti nak kena buat. Okey, contoh kalau lah kita dekat dapur kan, nak masak, kita goreng ikan. Kita tak tunggu kita letak ikan dekat dalam kuali, kita tak tunggu ikan tu masak, baru kita pergi basuh pinggan ataupun kita pergi potong sayur. Sebenarnya sambil kita letak ikan tu kat dalam kuali, dalam masa yang sama juga kita tumbuk sambal belacan. Dalam masa sama juga kita pergi potong sayur. Semua benda kita boleh buat on the spot. Dan tak sampai 1 jam, siap. Kari ayam, sambal belacan, sayur. Cuba bayangkan kalau kita tunggu ayam masak atau tunggu ikan tu masak, lepas baru nak buat kari, baru nak buat sambal belacan. Dia akan ambil banyak masa. Sebab tu saya kata apa-apa pun bergantung kepada pengurusan masa kita. Baru terfikir, betul juga kan. Jadi lepas ni tak ada lagi istilah tak ada masa. Sebenarnya pada kita, di celah-celah masa tu sebenarnya ada masa. Tengoklah macam mana kita nak arrange masa kita untuk
buat penyelidikan ini. Sebenarnya untuk nak buat penyelidikan ni bukannya satu hari boleh siap semua satu penulisan penyelidikan tu, satu artikel tu. Sebenarnya dia akan ambil masa. Biasanya untuk tanya pengalaman kepada yang pernah buat research ni, kalau dapat satu perenggan, kalau dapat dua perenggan, satu perenggan tu, ya Allah, syukur sangat-sangat. Jadi, kenalah mula. Jadi lepas ni jangan bagi alasan tak ada masa lagi. Okey, kat mana nak buat penyelidikan tu? Kat mana? Kat mana-mana saja boleh buat. Kat sekolah, dengan syarat kita mohon kebenaran lah. Kalau kat sekolah, mohonlah kebenaran daripada ketua bidang dan maklumkan kepada pengetua. Dan macam yang saya cakap tadi, kalau tak boleh dengan research yang besar-besar tu, kita mulakan dengan penyelidikan tindakan. Yang saya cerita tadi, saya sendiri pun mula dengan penyelidikan tindakan. Jadi, sebenarnya kita tempat untuk buat research ni tidak terhad. Jadi, tak ada masalah lah. Kat mana-mana pun kita boleh buat. Jadi, kita kena draft betul lah kat mana dan apa fokus yang kita nak buat tu. Okey, bagaimana nak buat penyelidikan? Okey, yang pertamanya ni, sentiasa berfikir aktiviti puzzle maze ni. Sebenarnya, saya bawakan aktiviti ni bila saya face to face dengan peserta. Okey, saya kira rakan-rakan di sini pernah main game ini. Macam mana daripada titik mula nak sampai ke titik akhir. Kita akan cari jalan macam mana nak selesaikan. Jadi bila mencari jalan bermakna kita perlu berfikir. Ia samalah juga dengan research ni. Sebenarnya bila kita sebab dah ada pengalaman kan, jadi saya share je. Jadi bila kita berfikir bukan saja untuk selesaikan aktiviti ni, sebenarnya samalah juga untuk penyelidikan. Maksudnya nak buat penyelidikan bukan duduk saja-saja terus tak. Nak buat penyelidikan kenalah fikir apa isu, apa fokus yang kita nak tu. Macam katakan tadi untuk PDPR ni tak ramai pelajar yang masuk kelas. Google Meet pun tak ramai yang masuk. Ya, kita tahu pelajar-pelajar ni ada yang guna handphone mak ayah kan. Jadi macam mana cara, takkanlah kita nak biarkan je golongan ni tersisih daripada PDPR kita. Jadi kita cuba cari alternatif. Mungkin kita buat worksheet yang mana kita tinggal dekat guide, jadi parents ambil, ataupun kita guna apa-apa medium sekarang ni, Telegram, WhatsApp untuk kongsi worksheet tu supaya pelajar-pelajar yang kongsi handphone ni boleh terus join PDPR ini walaupun ada masalah. Jadi sebenarnya bagi penyelidik ni, masalah ni bukan satu masalah. Masalah ni sebenarnya satu peluang. Peluang kenapa? Peluang untuk dia buat research. Selagi ada masalah lagi dia suka. Bukan sebab dia suka ada masalah, sebab dia nak selesaikan. Dan bila dapat selesaikan, yang saya kata tadi, dia merupakan satu kepuasan kepada penyelidik. Dan kemudian kita juga kena memerhati. Kita sentiasa perhati keadaan keliling. Dan bila kita memerhati tu, kita kenalah guna mata lalat, mata lebah. Mana yang elok, kenapa mata lalat dan mata lebah? Kita tahu kalau lalat ni dia suka tempat-tempat yang kotor, benda-benda yang buruk. Kalau lebah ni dia suka benda-benda yang elok. Tapi macam ni, kalau time kita guna mata lalat tu, maknanya kita tengok baik buruk lah benda tu. Tujuan kita tengok benda baik buruk tu bukannya kita nak keji, tapi kalau yang buruk tu tujuannya kita nak ubah, kita nak perelokkan, kita nak bagi dia jadi lagi molek, kita nak positifkan. Kalau yang mata lebah yang elok-elok ni, kita kalau katakan prestasi pelajar dah bagus, kita macam mana kita nak kekalkan? Kita tak boleh jadi kita kena buat penyelidikan. Kemudian bagaimana nak buat penyelidikan seterusnya? Yang ketiga adalah mematuhi etika penyelidikan. Ada syarat-syarat etika penyelidikan
yang perlu kita follow. Jadi lepas ni bila dah involve dengan penyelidikan, bolehlah tengok apa tu etika penyelidikan. Yang paling utama, dia selalu diingatkan, kita janganlah plagiat hasil research orang lain. Kalau kita ambil pun, kita kod lah siapa nama dia, dan kita bagi pandangan terhadap idea penyelidikan dia. Seterusnya, ini ada beberapa jenis penyelidikan. Saya hanya sentuh secara surface sebab akan ada grup lain yang akan sentuh tentang jenis penyelidikan ini. Ada penyelidikan penilaian, penyelidikan asas, penyelidikan gunaan, penyelidikan tindakan. Jadi saya hanya sentuh peringkat yang surface. Nanti grup penyelidikan yang lain, kita ada kuantitatif, kita ada kualitatif, akan terangkan secara terperinci tentang penyelidikan ini. Okey. Macam yang saya kata tadi, kuantitatif, kualitatif. Biasanya kita tengok kuantitatif, kuantiti, bermain dengan nombor. Kualitatif ni, dia biasanya kalau kita sebut kualitatif, orang akan ingat temu bual. Tapi lepas ni sebenarnya ada lagi satu kombinasi antara kuantitatif dan juga kualitatif, yang mana kita sebut sebagai mixed method. Jadi ini sebagai pengetahuan lah kepada rakan-rakan. Jadi nanti penceramah slot selepas saya ni akan terangkan dengan lebih detail tentang reka bentuk penyelidikan kualitatif dan kuantitatif ini. Okey, model instruksi. Ini adalah disediakan oleh hasil daripada Dr. Haji Kamaluddin Haji Abu Hassan yang sekarang ni pensyarah di IPG Kampus Raja Melewah Negeri Sembilan. Jadi dah sediakan satu template khas untuk buat research draft rangka lah. Bermakna pada peringkat ini boleh draftkan pendahuluan dan apa masalah yang timbul, dan boleh rangka objektif kajian, kepentingan kajian, persoalan kajian, dan kita boleh draft method apa yang kita nak guna, instrumen kajian. Semua ni pada peringkat awal kita draftkan dulu, lepas tu baru kita duduk, kita bincang, kita perhalusi, kita boleh jumpa pakar-pakar, mungkin rakan-rakan kita yang pernah ada pengalaman untuk buat research, kita bincang dan tengok flow cantik ke tak, macam mana, ataupun kita dah sepakat untuk buat ini, dan baru kita mula susun langkah-langkah untuk jayakan kajian ini. Kalau di sini ada juga contoh yang diberi oleh Dr. Kamaluddin ini berkaitan dengan pendekatan penggunaan enjin caranya Hurley. Jadi dia ada sebenarnya dia ada draft lah macam mana cara nak mengisi model instruksi ni. Jadi nanti rakan-rakan boleh scan. Saya akan paparkan QR code yang mana ada bahan ini. Jadi rakan-rakan boleh tengok apa part yang penting dalam satu kajian. Biasanya dalam kajian memang kita ada, kalau di sini ada pendahuluan, macam yang saya kata tadi ada masalah. Kalau di sini kita tengok di sini, internet merupakan satu perantara untuk memperoleh maklumat bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Umpamanya pelajar tidak mempunyai maklumat yang relevan. Jadi tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti enjin carian. Maknanya pelajar ambil bahan daripada enjin carian yang tak pasti sama ada sahih ke tak. Jadi tujuan kajian ni nak tengok sumber-sumber itulah. Jadi lepas ni boleh scan dan tengok, boleh scan QR code dan tengoklah contoh yang ni dengan lebih detail. Okey, untuk penyelidikan tindakan, kalau penyelidikan tindakan macam tadi saya kata, selepas kita keluar daripada kelas,
kita akan balik ke meja kita dan kita akan tulis di bahagian bawah RPH kita tu refleksi kan. Hari ni berapa persen pelajar yang boleh fokus, berapa persen pelajar hasil pembelajaran macam mana, tercapai ke tak, kenapa. Dan kita bila kita masuk kelas tu, kita buat dalam masa yang sama, kita memerhati, kita tahu apa masalah yang timbul, kita akan catatkan dalam refleksi ini kan. Jadi ini refleksi daripada kelas tadi. Kemudian kita mulalah susun objektif kita, persoalan kita, sama juga yang tadi, cuma ini diolah dalam bentuk kajian tindakan. Okey, boleh rakan-rakan boleh scan QR code ini untuk dapatkan contoh proposal kajian tindakan. Okey, ini sebenarnya saya akan share di sini. Okey, yang tadi tu sebenarnya ini saya dah PDF kan. Biasanya saya kata untuk penyelidikan ada format. Jadi ini nanti boleh detailkan, cuma saya nak tunjuk satu contoh di sini. Okay, pertamanya kalau dalam contoh kajian tindakan tu dia ada tajuk kajian. Tajuk kajian contohnya di sini memperkaya kosakata pelajar tingkatan 4 bestari dengan program sehari selembar benang atau program 200-4 atau program sehari selembar benang memperkaya kosakata pelajar tingkatan 4 bestari. Kenapa ada atau? Sebab ini baru peringkat cadangan. Mungkin tajuk ini akan berubah. Jadi penyelidik atau pengkaji ini dia cuba letakkan tajuk dulu. Sebab tajuk boleh berubah kemudian. Jadi masukkan siapa nama penyelidik, nama sekolah, kemudian ini refleksi pengajaran. Maknanya kalau kita tengok di sini, ini apa yang berlaku di dalam kelas diceritakan dalam refleksi pengajaran ini. Waktu saya menyemak karangan pelajar tingkatan 4 ini, boleh baca ini masalah yang timbul masa dekat dalam kelas lah. Ini penyelidikan yang simple dengan tindakan yang saya kata mulakan dulu dengan penyelidikan tindakan, kemudian boleh beransur dengan penyelidikan yang lebih pendidikan asas atau pendidikan gunaan. Ini dah diceritakan masalah ini, kemudian isu dia. Walaupun saya mengesan banyak masalah tadi, di dalam refleksi ini diceritakan masalah-masalah lah yang timbul masa kelas tu. Jadi kemudian walaupun saya mengesan banyak masalah, ada banyak masalah, tetapi saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada penguasaan kosakata. Jadi sebenarnya kalau kita baca sebenarnya daripada refleksi yang panjang lebar ni memang banyak masalahnya. Tapi penyelidik dia ambil keputusan untuk fokus pada kosakata. Maknanya dia akan selesaikan part yang kosakata. Jadi kenapa dia nak selesaikan part yang kosakata? Sebab kesilapan yang pelajar sering melakukan, perkataan dalam ayat, kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat, pelajar guna kosakata yang berulang, pelajar tidak jawab bina ayat ni. Jadi ini masalah dia beritahu, kemudian baru dia buat objektif. Objektif ni ini yang dia akan cuba selesaikan. Objektif ni akan ada kaitan dengan isu keprihatinan ni lah yang masalah-masalah yang timbul. Kemudian kumpulan sasaran, siapa yang difokuskan dan tindakan yang dicadangkan, apa cadangannya. Jadi kalau kita tengok di sini, yang pertama dia nak buat tinjauan masalah, yang seterusnya kedua dia akan buat program sehari selembar benang, dan kemudian 200-4. Ini tindakan yang diambil, rancangan yang diambil untuk selesaikan masalah tadi. Dan ini adalah seterusnya jadual kerja, tempoh masa dan juga kos-kos yang terlibat. Ini untuk penyelidikan tindakan. Tapi untuk kalau penyelidikan asas tu nanti akan diterangkan oleh rakan saya yang selepas ni berkaitan yang saya kata tadi, kualitatif analisis tu. Dan memang ini hanya sekadar proposal. Jadi dalam
penyelidikan yang rakan-rakan perlu siapkan ni, penyelidikan yang selesai. Proposal maknanya selesai sampai analisis, sampai perbincangan semua. Jadi bolehlah scan untuk jadi bahan rujukan. Ini juga kalau boleh satu contoh lagi yang mana rakan-rakan boleh tengoklah macam mana ini sebenarnya adalah yang kajian yang saya kata tadi, yang pertukaran unit, bagaimana nak menukar unit untuk fizik, tapi sebenarnya dalam masa yang sama boleh selesaikan untuk subjek-subjek lain. Jadi sebenarnya rakan-rakan pendidikan ni sebenarnya kalau kita faham benar dengan pendidikan ni sebenarnya sangat membantu kita sebenarnya untuk yang pertamanya bila kita jadi pendidik ni, sebenarnya bila kita masuk kelas yang paling utama adalah pelajar kita. Yang penting dia orang faham apa yang kita nak ajar. Sebab dia orang adalah klien kita yang utama. Kemudian macam mana nak fahamkan dia orang? Itulah kita ni kena sentiasa buat research untuk nak bantu dia orang mencari idea macam mana. Jadi kalau kadang-kadang kita tengok macam masalah kan, betul ke dia tak minat belajar? Kita buat kajian dulu, nak tengok tahap minat pelajar dalam kelas kita macam mana. Betul ke tak minat belajar? Kalau dah betul, wah memang betul. Lebih separuh daripada kelas memang tak minat dengan subjek kita atau topik kita. Jadi tak terhenti kat situ, kita akan cari jalan macam mana nak solvekan masalah tersebut. Jadi dengan cara ini bila kita ada kesedaran untuk buat penyelidikan, bila kita ada kesedaran untuk membantu pelajar secara tak langsung, dalam masa yang sama kita meningkatkan kualiti profesionalisme kita. Jadi macam yang saya kata tadi, mulalah daripada penyelidikan yang simple, penyelidikan tindakan. Jangan kita selesa, tak apa, aku buat research ke, aku tak buat research ke, sama juga gaji kan? Bukan. Kita fikir efek, kesannya kepada generasi yang akan datang. Sebab apa yang kita buat pada hari ini akan beri kesan pada generasi yang akan datang. Jadi tujuan kita buat research, tujuan kita buat inovasi segala benda ni dalam pendidikan, tujuan kita meningkatkan taraf kualiti pendidikan adalah untuk generasi yang akan datang. Kita tak tahu apa jadi pada generasi akan datang, macam yang sekarang ni, situasi yang kita alami sekarang, PDPR kan. Satu masa dulu kalau kita nak minta cikgu-cikgu kita yang lama-lama ni, ataupun tak payah yang lama, yang biasa ni, untuk involve dengan apps dekat dalam handphone, apps dekat dalam internet ni, alasan yang pertama tak cukup masa nak mengajar, nak explore. Tapi sekarang ni pantang ada masa, mesti explore, nak cari apps, nak cari kaedah macam mana nak buat PDPR secara tak langsung. Bila ada masalah macam ni, masing-masing berlumba-lumba untuk nak cari kaedah yang paling mudah. Dan sekarang ni kalau kita buka di channel YouTube dan macam-macam channel lagi, dengan mudah kita boleh belajar cara-cara untuk nak rakam video, nak buat video, nak mengajar subjek ini, nak mengajar subjek itu. Jadi tujuannya apa? Bila ada benda tu kita rasa mudah kan. Kenapa kita nak cari, kita nak katakan nak guna, contohnya macam saya sekarang ni merekod guna Bandicam. Sebenarnya tak tahu pun, tapi sebab kena buat kerja, kena record, jadi saya explore cara untuk nak merekod. Jadi orang lain dah mempermudahkan hidup kita, kenapa kita tak cari jalan untuk mempermudahkan yang lain-lain? Jadi once kita buat benda yang sama secara tak langsung, kualiti pendidikan kita akan meningkat.
Jadi sebelum saya ni dah sampai di penghujung jadi saya bawakan kisah 3 sahabat bakil. Jadi kita tahu bakil ni sifatnya adalah kedekut lah. Jadi orang yang pertama ni dia ni kaya, sangat kaya. 3 sahabat ni sangat kaya tapi bakil. Saya bawakan cerita kisah 3 sahabat ni. 3 sahabat ni berpakat untuk nak derma. Jadi yang pertama ni cakap, aku akan buat bulatan. Aku akan panggil semua orang fakir, aku akan buat bulatan. Jadi aku akan baling shilling ke atas. Shilling yang jatuh dalam bulatan adalah hak aku. Shilling yang terkeluar daripada bulatan itulah hak orang-orang fakir. Yang kedua, sahabat yang kedua kata, aku tak nak buat bulatan. Aku nak buat garisan. Aku akan baling shilling tu ke depan. Menghala garisan lah. Sekiranya shilling tu melepasi garisan, itu hak orang fakir. Yang sebelum garisan, itu adalah hak aku. Jadi aku akan baling perlahan-lahan supaya yang terlepas daripada garisan hanya sikit. Sama juga yang ketiga ni, idea dia. Dia kata, aku tak nak buat bulatan, aku tak nak buat garisan. Aku nak lambung shilling ke atas. Jadi yang mana jatuh ke tanah, itu adalah hak aku. Yang mana terlekat di udara, itu adalah hak orang fakir. Nampak di sini saya nak kongsikan macam mana sebenarnya dia nak buat baik. Dia nak tengok sistem pendidikan berkualiti, maju, meningkat. Kaitkan dengan sistem pendidikan nak tengok sistem pendidikan meningkat, berkualiti. Tapi dia sendiri tak nak gerak. Dia sendiri pun buat tanggungjawab sebagai guru tu tak ikhlas. Sama dengan kisah sahabat ni, nak derma, nak buat baik, tapi sebenarnya tak ikhlas. Buat hanya sekadar 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 buat, sekadar bukan betul-betul. Kalau betul lah nak bawa je satu karung anak bagi. Jadi samalah juga dengan kita. Kalau kita nak sistem pendidikan kita berkembang maju, kita nak anak-anak didik kita berjaya, kita nak bantu, benar-benar kita faham tanggungjawab peranan kita sebagai pendidik. Jadi sama-samalah kita ikhlaskan hati, sama-samalah kita cari jalan, kita buat penyelidikan untuk bantu mana-mana ruang yang boleh kita bantu. Kita boleh perkemaskan mana-mana yang tidak kemas dengan penyelidikan ini. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Saya harap rakan-rakan boleh clear tentang saya ulaskan sikit tentang penyelidikan ni. Penyelidikan memang nampak macam pada awalnya macam satu word yang kata orang ngeri lah. Sebab dia akan ambil banyak masa. Tapi ingat, kita ada masa kita sama saja. Itu sama ada cukup masa atau tak cukup masa bergantung kepada kita. Kita berhak hidup selesa. Kita berhak selesa dengan apa yang kita ada. Kita berhak sebab kita ada gaji semua. Tapi pandang ke depan anak cucu kita. Kita nak sistem pendidikan berjaya. Kita nak sistem pendidikan berkualiti. Tetapi sejauh mana sumbangan kita. Jadi mulalah daripada yang biasa-biasa ni, daripada bilik darjah, kita mula menulis yang sikit-sikit ni, dan insya-Allah lama-lama dia akan berkembang. Jadi sekian dulu daripada saya. Moga perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah kontak saya melalui urus setia. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.